Maka maksud Al-Anfal adalah ghanimah. Tetapi kenapa surah ini tidak dinamakan surah Al-Ghanaim tetapi dinamakan suratul Anfal? Kerana ghanimah adalah harta yang ditinggalkan oleh musuh selepas peperangan. Mereka lari lintang pukang. Itu ghanimah. Tetapi seorang mukmin seharusnya memandang ghanimah ini adalah soal cara pandang. Ya, ia bukan soal nama benda tu. Nama benda tu tiada perubahan, tetapi dia soal cara anda memandangnya. Kalau kereta, contohnya kereta. Kereta-kereta lah. Tetapi cara pandang mukmin kepada kereta adalah ini zinah. Ini perhiasan yang kalau saya tak ada boleh hidup. Tetapi kalau ada, dia membantu untuk saya lebih lancar dalam kehidupan. Tapi bukan matlamat utamanya adalah nakkan kereta. Dia boleh hidup tak ada kereta. So, mukmin ini, dia tahu cara pandang kereta berkenaan sebagai zinah. Itu contoh ya. Demikian juga ghanimah. Ghanimah adalah ghanimah. Tetapi cara pandang mukmin yang Allah Ta'ala sebut dalam surah ini adalah betulkan cara kamu pandang, iaitulah hendaklah kamu memandang ghanimah itu hanyalah sekadar anfal. Hanya sekadar tambahan. Bila benda tambahan, kamu kena tahu prioriti. Mana yang lebih utama? Yang primary ke atau yang nilai tambah? Apabila kita melakukan sesuatu kerja, kita kena tahu motif yang paling utama kerja berkenaan. Apa tujuan kamu melakukan kerja berkenaan? Dan selain daripada tujuan utama, kalau kamu nak tambah, silakan. Kamu boleh tambah beberapa nilai tambah. Tetapi yang saya mahu nilai, adakah kamu telah mencapai objektif yang lebih utama? Itu nak mudah fahamnya. Jadi, seorang mukmin, mereka perlu faham menerusi surah ini bahawasanya itu hanyalah nilai tambah. Kalau kamu tak dapat pun tak mengapa, sebab kamu berperang bukan untuk itu. Kamu berperang liwajhillah. Maka surah ini membetulkan niat kaum muslimin. Kerana mereka dipilih Allah untuk mendapat kemenangan adalah kerana niat mereka yang tulus ikhlas. Allah menerusi surah ini menegaskan dia bersama dengan orang-orang beriman. Dan bila Allah bersama dengan orang-orang beriman, maka tiada yang boleh menghalang Allah daripada memenangkan kaum beriman walaupun mereka sedikit. Maka hendaklah kaum muslimin berpada dengan kekuatan Allah dan bukan bergantung kepada kekuatan-kekuatan lain. Quraisy sebaliknya menerusi surah ini, Allah Ta'ala paparkan kebergantungan mereka kepada senjata, kebergantungan mereka kepada strategi, kebergantungan mereka kepada fi'ah, kepada jumlah yang ramai. Tetapi bagi orang mukmin, kebergantungan mereka adalah kepada Allah. Maka hendaklah niat kamu berperang fisabilillah adalah memohon pertolongan daripada Allah dan mendapatkan ganjaran yang Allah Ta'ala beri. Dan bukan sebaliknya niat kamu tersasar, pergi kepada kebendaan, pergi kepada keduniaan, pergi kepada harta benda. Kerana ini semua fitnah, termasuklah Al-Anfal. Ya, kamu akan dapat Al-Anfal. Itu hukum fiqh kepada harta rampasan perang. Tetapi jangan itu menjadi motif utama. Sebab tu ayat pertama surah ini sudah menegaskan kaum muslimin mesti memutuskan hubungan dengan keduniaan. Kerana kamu dimenangkan Allah dengan bantuan Allah. Bukan dengan kebendaan. Kerana sifat peperangan dan pertembungan orang beriman dengan orang yang tidak beriman, zaman berzaman adalah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Walaupun kaum beriman itu sedikit seperti tentera Talut, tetapi bagaimana mereka boleh menang ke atas orang-orang yang banyak seperti Jalut? Kerana Allah bersama dengan diorang. Dan diorang merayu, merintih hanya kepada Allah. Dan mereka tidak meletakkan pergantungan kepada kebendaan. Kebendaan adalah nilai tambah. Sekiranya ada, ia boleh membantu. Tetapi asasnya adalah memohon bantuan daripada Allah. Kerana kekalahan orang-orang Quraisy adalah kerana mereka bergantung kepada kebendaan. Kekalahan Ashabul Fil adalah kerana bangga dengan gajah yang besar-besar. Itulah skrip manusia zaman berzaman yang bernama kafir, iaitu kebergantungan mereka kepada kebendaan. Maka surah ini, by its name,
memutuskan hubungan orang-orang beriman kepada kebendaan, kerana kebendaan ini tidak memberikan manfaat dan mudarat. Yang boleh memelihara seorang mukmin adalah bukan benda-benda ini semua, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi menariknya surah ini juga menekankan kepada berikhtiar, berstrategi, dan ada benda-benda tertentu untuk mencapai bantuan Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebut, ya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Ya, kuda penting untuk menang, tetapi jangan matlamat kamu adalah untuk bergantung kepada kuda. Jadi kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, ya, soal niat yang tulus dan ikhlas apabila berperang di jalan Allah untuk Allah Ta'ala berikan kemenangan. Itulah lebih kurang apa yang boleh saya fahami daripada tulisan kajian daripada Dr. Umar Ali Hassan Arafat ini. Beliau menyatakan surah ini diturunkan, ya, sebagai komentar kepada peperangan Badar, ya, dan Profesor Dr. Audah Abu Audah menjelaskan, ya, hikmah dinamakan Al-Anfal kepada ghanimah adalah isyarat kepada hadaf yang sebenar. Seorang mukmin adalah qitalil a'da liwajhillah, liraf'i kalimatillah. Dan bukan sebaliknya untuk mendapatkan harta. Kerana harta itu Allah Ta'ala akan beri. Ia hanya berstatus bonus sahaja. Tapi jangan berperang untuk bermotifkan bonus. Allah Ta'ala akan bagi. Kamu tak payah risau. Ziyadatan wa razaqahumullah. Dia adalah benda yang Allah Ta'ala akan bagi sebagai benda yang kamu tak minta, tapi Allah Ta'ala beri. Tetapi kalau kamu nak betulkan niat kamu dalam berperang, al-hadaful haqiqi hiya al-hadaful haqiqi min qitalil a'da innama huwa li raf'i kalimatillah. Maka betulkan niat kamu apabila berperang. Dan cara pandang mukmin, ya, kepada harta adalah bukan untuk saya nak banyak-banyak, saya kena cepat dapatkan hak saya. Tetapi Allah Ta'ala betulkan di permulaan suratul Anfal adalah infak. Betulkan cara kamu pandang. Kenapa perlu harta-harta ini? Untuk kepentingan kamu sahajakah sebagai muhajirun yang tak cukup serba-serbi bila berhijrah, atau apa? Maka sebab itu Allah Ta'ala membetulkan lagi cara pandang orang mukmin kepada harta, iaitulah alladzina yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kamu nak rezeki daripada Allah, rezeki kamu itu mestilah dibetulkan niatnya, itulah dengan membanyakkan infak. Subhanallah. Dan ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Banyak ya dalam surah ini Allah Ta'ala menegaskan rezeki yang sangat banyak Allah Ta'ala akan beri sebagai nafilah, sebagai tambahan. Allah Ta'ala akan beri. Yang penting Allah Ta'ala nak kamu betulkan niat. Tujuan berperang bukan untuk itu semua. Tujuan kamu berperang adalah untuk menegakkan kalimah Allah. Kamu bergantung sepenuhnya pada Allah. Kamu ingin menghapuskan kekufuran atas muka bumi. Yang kedua, dengan harta rampasan perang berkenaan boleh infak dan bantu orang-orang yang memerlukan. Betulkan niat berkenaan, Allah Ta'ala akan kurniakan rezeki. Subhanallah. Jadi dapatlah disimpulkan dalam surah ini, ia adalah tarbiyah kepada orang-orang beriman agar membetulkan niat mereka, ya, menyingkirkan kebergantungan dan pengharapan kepada manfaat-manfaat keduniaan yang hina apabila berperang fi sabilillah. Maka nama surah yuhadzirul mu'minin min an yatahawwala, memberikan amaran kepada orang-orang beriman agar jangan niat mereka berubah daripada berperang untuk menegakkan kalimah Allah kepada talabul ghanaim ar-rakhisah, kepada mengharapkan harta benda yang hina di sisi Allah Ta'ala berkenaan. Ya, yang murah di sisi Allah. Sebab ganjaran akhirat lebih baik. Ganjaran dunia ini jangan dijadikan motif utama. Dalam surah As-Saff, Allah Ta'ala hanya menamakan ganjaran dunia, yakni menang dan harta rampasan ini sebagai ukhra. Wa ukhra tuhibbunaha. Wa ukhra maknanya berstatus dan lain-lain yang kamu nak. Dia hanya dan lain-lain. Tuan-tuan takkan buat ayat dan lain-lain, melainkan tuan-tuan sebut dulu satu dua yang utamanya. So satu dua tu target, dan lain-lain maknanya benda tu tak penting mana sampai tak perlu nak sebut. Subhanallah. Jadi kalau tuan-tuan bacalah surah ini daripada awal hingga ke akhir, antara yang akan kita temui adalah
Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana peperangan Badar ini bermula dengan sedikit kebencian para sahabat segelintirnya kepada memilih berperang dengan orang-orang Quraisy yang dalam perjalanan dipimpin Abu Jahal, dan lebih mahu kepada ambush kafilah Abu Sufyan. Dan bila Rasulullah mengumumkan pertukaran, kita tidak ambush kafilah Abu Sufyan yang penuh dengan harta yang boleh kita ambil kerana hak kita ada di situ, dan kita pergi untuk bertemu dengan 1,000 orang, ada kalangan para sahabat yang karahiyah, yang tak berapa senang hati. Tengok macam mana Allah Ta'ala tarbiyah mereka dengan tema yang sama, iaitulah di mana hati kamu, kepada Allah atau kepada harta. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqq. Ya, subhanallah. Jadi kita dapat lihat dalam surah ini juga penuh dengan Allah Ta'ala mengumumkan anugerah-anugerah imtinan, fadail. Allah Ta'ala beri macam-macam kelebihan kepada kaum mukminin. Allah Ta'ala beri kepada mereka 1,000 malaikat. Allah Ta'ala kurniakan mengantuk lalu tertidur untuk tenangkan hati mereka. Allah Ta'ala turunkan air hujan untuk membersihkan mereka. Allah Ta'ala menyingkirkan mereka daripada gangguan syaitan. Allah Ta'ala ikat hati mereka. Allah Ta'ala beri jaminan akan kemenangan. Maksudnya apa? I'm giving you everything. Lalu kenapa masih nak bergantung kepada benda tu? Kenapa masih menjadikan benda tu sebagai satu motif utama? Apa dia? Al-Anfal tadi lah. Ataupun Ghanaim tadi. Dan dalam surah ini juga Allah Ta'ala melarang daripada kaum mukminin lari daripada medan tempur. Sebab orang yang lari untuk tujuan apa? Orang yang lari untuk tujuan apa? Orang yang lari adalah untuk tujuan keduniaan. Dia takut mati. Dia nakkan kesenangan. Lalu dia lari daripada medan tempur. Sebab medan tempur adalah pilihannya mati atau hidup. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala juga menghina orang-orang kafir dalam surah ini kerana mereka berbangga dengan kekuatan mereka. Sedangkan kekuatan mereka di sisi Allah, Allah Ta'ala memandangnya sebagai kelemahan. Ya, dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Ayat 18. Ya, jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala menghina kekuatan mereka. Mereka tidak kuat mana sebenarnya untuk berdepan dengan Allah. Walan tughni ankum fi'atukum syai'an walau kathurat. Walau hebat macam mana pun ketumbukan kamu, walau orang-orang Quraisy, ia tidak boleh memelihara kamu daripada azab Allah bila turun. Dan azab Allah kali ini akan menggunakan tangan-tangan orang-orang beriman. Wa annallaha ma'al mu'minin. Ayat yang ke-19. Allah Ta'ala juga dalam surah ini menunjukkan dahulu kamu tak ada apa, wahai orang beriman. Dahulu kamu tak ada apa. Siapa yang beri kamu anugerah? Dan anugerah, dan anugerah, kemenangan, dan kemenangan, dan kemenangan. Kebaikan dan kebaikan dan kebaikan Allah Ta'ala beri. Lalu kenapa kamu tidak bergerak ke arahnya? Masih lagi ada keinginan kepada harta-harta tadi. Kamu sebagai mukmin mesti ubah niat kamu berperang supaya tidak sama dengan dulu kamu berperang pada zaman jahiliah. Ya, inilah perang yang pertama sekali para sahabat ditarbiyah untuk manfaat perang-perang yang akan datang agar niat itu dibetulkan. Ya, perang pertama kali tuan-tuan sebelumnya berperang sebagai seorang yang bernama jahiliyah. Ya. Wa dhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat tayyibat. Allah Ta'ala declare, kami beri kamu dulu kamu sangat lemah di atas muka bumi. Orang datang pijak kepada kamu kalau kamu berada di luar daripada Makkah. Kamu kena ambush kafilah kamu. Siapa tolong kamu? Siapa bagi rezeki kepada kamu? Maka bergantung pada dia. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala tegaskan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah dengan sungguh-sungguh, harta yang kamu kejar itu adalah ujian yang berat. Dan anak-anak itu juga adalah ujian yang berat, fitnah kepada kamu. Ya, Allah Ta'ala menyebut lagi ya pada surah Al-Anfal ini, ya, dan menariknya ayat nombor 1 cerita pasal persoalan para sahabat macam mana bahagi harta perang ini. Allah Ta'ala tidak jawab.
Allah Ta'ala tidak jawab persoalan berkenaan dan sebaliknya Allah Ta'ala menegur mereka. Menegur mereka dan membetulkan niat mereka. Ya, wajarkah orang-orang beriman berbincang dan bersembang perkara tersebut sedangkan tunggulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam decide. Fattaqullah wa aslihu dhata bainikum. Sepatutnya kamu bertakwa pada Allah dan membaiki hubungan. Itu ayat 1. Tetapi akhirnya tuan-tuan, ayat 41 Allah Ta'ala jawab. Kenapa Allah Ta'ala jauhkan jawapan daripada ayat 1? Sebab nak menuju kepada jawapan itu, bersihkan dulu hati kamu. Ya, bila hati kamu bersih, nah mari aku umumkan berita gembira, hartanya pembahagiannya begini. Subhanallah. Cantik ya. Susunan Allah Ta'ala menyusun suratul Anfal bagi orang-orang yang melakukan tadabbur dan memerhatikan dengan teliti. Ya, dan akhir sekali tuan-tuan, surah ini menegaskan cukup bagi kamu Allah dan bukan niat kamu beralih kepada keduniaan. Cukup bagi kamu Allah dan orang-orang beriman walaupun mereka tak ramai. It's okay, no problem, asalkan Allah memihak kepada kamu. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah kepada kamu wahai nabi, Allah dan orang-orang yang beriman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi. Dia panggil itab, teguran yang sangat halus. Nabi tidak melakukan kesilapan, Nabi berijtihad. Namun yang lebih baik di sisi Allah adalah jangan diambil mereka sebagai hamba tawanan. Sebab apa? Manfaat hamba tawanan ini juga adalah keduniaan. Subhanallah. Dan Allah Taala mengatakan mereka seharusnya dihapuskan. Tetapi Nabi telah membuat keputusan, Nabi belajar sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ijtihad Nabi adalah ijtihad yang terbaik, tetapi Allah Taala ada yang lebih baik untuk Nabi. Ya, jadi kesatuan tema surah ini adalah menegaskan pejuang-pejuang Islam apabila bertempur, kalau nak menang, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya, betulkan niat kamu, iaitulah apa-apa pun yang akan berlaku, hidup saya adalah membina kesatuan kaum muslimin dan bukan memecah belahkan semata-mata keinginan keduniaan. Maka di hujung surah, selepas di awal surah Allah Ta'ala memaparkan ciri-ciri orang mukmin, bukan hanya beriman tetapi infak. Maka di hujung surah ni ada model manusia yang beriman dan infak segala-galanya fi sabilillah, iaitulah orang-orang Aus dan orang-orang Ansar. Muhajirun dan Ansar. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, Muhajirun. Kemudian Ansar pula, walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sekali lagi Allah Taala sebut perihal rezeki sebagai sebuah penegasan. Subhanallah, sebenarnya tuan-tuan, cantik sangat suratul Anfal ini. Apabila kita membacanya daripada awal hingga ke akhir. Cuma itulah tema surah yang kita kena war-warkan pada orang supaya mereka tahu surah ni walau panjang mana sekalipun nak menuju ke arah mana sebenarnya. Tuan-tuan, bacalah suratul Anfal kerana perang Badar bukan hanya cerita sejarah, ia adalah perang yang akan berlaku di akhir zaman. Sekali lagi, moga-moga apa pun pertembungan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, maka bekalan suratul Anfal ini ia adalah bekalan yang memberikan kita kekuatan bahawasanya apabila Allah bersama dengan orang beriman pada mana-mana zaman, pada mana-mana lokasi, Allah pasti memberi kemenangan walaupun mereka sedikit ke atas musuh mereka, walau ramai dan lengkap bersenjata bagaimana sekalipun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.